Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung kitab Tabarruk At-Tabarruk pada muka surat 210 210 di bawah tajuk keutamaan hari-hari tasyrik. Keutamaan hari-hari tasyrik, yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan awal Zulhijjah tu, termasuklah 10 Zulhijjah, dan pada malam ni kita pergi kepada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, hari-hari tasyrik iaitu 3 hari selepas hari raya Korban itu, iaitu 11, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dinamakan dengan tasyrik. Mana kalimah tasyrik itu, kalau kita tengok dalam kamus lah, dia sempena nama kepada bentuk perbuatan tasyrik itu. Sempena bentuk perbuatan orang Arab yang menjadi tradisi dia lah. Apa dia? Iaitu ni binatang korban tu, daging itu dia kerak nipis, kemudian dia jemur daging itu supaya jemur ikan kering tu lah. Tu. Dan dia buat di sini sebab dendang ni anda tengok, ya bahasa kita pun guna sebenarnya. Cuma kalau hak Arab dia, kalimah asal dia lah. Kalau kita rujuk hak Arab, dalam kamus Arab dia kata maknanya proses daging tu dia potong nipis lah, kemudian dia asing-asingkan, dia letak hak mana lemak, dia letak suku, hak daging saja, hak molek dia asing, dia keringkan, dan daging ni dibagi. Dia boleh tahan lama, dan kalau dia nak bagi pada miskin pun dia boleh tahan sampai berbulan-bulan. Kalau zaman kita lah ni ada setengah-setengah tempat, dululah cerita lama dah ni. Idea ni daripada Saudi. Anda nak sebut sikitnya. Hak ni lah. Kalau di Saudi ada lagi amalan ni. Cuma dia bukan buat dalam bentuk kering. Dia bukan buat dalam bentuk kering. Mana dia, misalnya dia buat sekilo-sekilo, dia ada masjid tu, dia ada freezer yang besar. Jadi mana-mana daging korban tu, dia minta supaya masyarakat pergi letak di masjid tu urus. Jadi dia kena ada orang miskin, jadi sebulan dia sekilo. Jadi orang miskin ni boleh mana bulan tu boleh makan daging sama lah. Sebab kita ni pun daging berapa, orang miskin nak beli sekilo daging rasanya 40 ya juga tak? 30? 35? 33 ya, 30 ya agak. Sekilo ni sikit ya dagingnya. Tu cara dia. Dah dulu anda tak tahu dah. Anda pun tak tahu masjid mana, cuma diberitahu pada anda di Kedah ni ada yang buat gitu. Mana masjid ni dia ada beberapa freezer besar. Jadi orang pergi letak situ lah mana nak bui lah. Dia tidak wajib. Kalau bui tu dia asing lah, dia buat sekilo-sekilo dah, dia letak dalam peti. Jadi konsep tu ni lah juga. Dulu tak ada peti. Jadi dia buat dalam bentuk ni. Ni dia panggil takdirul lahm. Mana proses mengasingkan daging, jemur supaya tahan lama, supaya orang-orang miskin ni boleh makan daging. Selepas raya haji tu berbulan-bulan lagi boleh makan daging. Dia berilah sebulan sekilo ke, gitu. Kalau tidak kak, orang-orang miskin raya haji lah boleh makan daging. Tai beg wah. Nah, gitu nak beli sendiri payah kalah tu. Tambah-tambah lah ni ada barang mahal semua ni. Payahlah. Jadi kalau buat konsep ni maknanya boleh dimanfaatkan
dia punya hasil korban itu dalam jangka masa yang lebih lama. Tu. Jadi lah ni guna style si pedal peti lah. Kalau dulu dia jemur supaya ikan kering. Ikan kering kan bila jemur. Cumanya anda tengok dalam beberapa kamus Arab, daging ni dia tidak tawar sebab dia ada campuran bahan lain. Sebab kita agak burai kunyit ke dia ada cara dia balik, rasa tu agak manis sikit, sedap lah. Makna pakar, kalau nak bakar gitu, kalau nak goreng gitu. Tu style orang Arab, cara dia sipai daging. Tapi dia kena jemur kering lah. Hak ni kalau orang musafir dia boleh bawa, dia makan gitu ya. Misalnya bila dia buti di RNR zaman dia dia boleh makan gitu ya. Tak bau busuk. Ini orang panggil kaedah lah. Nak simpan daging supaya boleh tahan lama. Ni kaedah dia. Perbuatan tu dia panggil tasyriq. Perbuatan ni dia panggil tasyriq. Dah korban ke 10 Zulhijjah. Selepas tu dia buat ni. Masuk bulan lain pun boleh makan lagi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang ma'dudat ni yang tertentu. Ana terjemah yang tertentu. Dalam beberapa hari yang tertentu. Ibnu Abbas berkata maksud ayat ini adalah hari-hari tasyrik. Jadi beberapa hari tertentu tu mengikut Ibnu Abbas maknanya al-ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Dalam Sahih Muslim disebutkan satu riwayat daripada Nabi Syah Al-Hudhali radhiyallahu an. Nabi Syah ni lelaki ni, takut orang kita silap faham. Orang kita ni kalau bunyi ha hujung tu tak, dia nak perempuan lah biasanya, Nafisah. Ni Nabi Syah. Sebab tu disebut radhiyallahu anhu, bukan anha, tidak. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyriq yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah, waktu tu hari-hari makan minum, jangan puasa tu. Hari tu hari kita nak jamu tu. Tu. Kalau nak jam pun hari itulah. Tu. Dalam riwayat lain terdapat tambahan wa zikrillah. Bukan sekadar hari makan minum, dah hari zikir kepada Allah. Tu hari tasyrik tu. Tu baik, kita tengok selepas ni lah ada disebut kan? Kerana inilah ada dalam riwayat larangan berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi jemaah haji yang tidak berkorban. Jemaah haji tidak berkorban dia boleh puasa, tapi sekadar boleh saja. Hak moleknya tak puasa lah. Sebab apa? Sebab jamu tu hari tu. Tu. Sebab tu tidak menjadi amalan masyarakat kita puasa pada hari tasyrik. Sebab apa? Sebab asal dia tidak puasa. Asal dia tidak puasa. Supaya hari 2 Syawal, 3 Syawal lah asal dia tidak puasa zaman Nabi. Kalau nak puasa-puasa ni biar lama sikit lepas pada tu. Sebab orang raya kedua ni, sebenarnya raya kedua ni lah orang raya pertama duk pergi ibu bapa gitu ya. Adik-beradik dekat-dekat. Raya kedua tu je main jarak jauh sikit. Tiba-tiba puasa dah. Zaman Nabi puasa ke tak hari tu? Setakat ana baca tidak, sebab hari tu masih panas-panas lagi raya tu. Jadi bahaya ni tradisi ni. Sebab orang kita ni banyak ramai yang buat hari raya kedua fitrah tu puasa dah. Apa sebab dia nak raya hari yang ke-8 tu. Dia panggil raya personal. Tu amalan bid'ah tu. Jangan dibuat lah hadirat. Jangan dibuat tu. Saya sebut selalu tu. Kita tak hidup tapi-tapi. Bid'ah jangan buat tu. Sebab saya pernah dijemput cikgu dia ni, suami isteri cikgu. Dia ajak kita pergi pada hari 8 Syawal tu. Kata lewat jamu 8 Syawal. Dak, dia kata kita baru raya hari tu. Dia sebut pun raya personal. Tak ada raya personal tu. Tak ada langsung. Tak usah carilah kitab. Berhari putih mata pun tak jumpa. Carilah kitab. Tak ada tu. Tak suruh gelenyah nak buat lah. Kadang-kadang kita berasa pelik sungguh orang kita ni. Hak tak ada wahimna. Padahalnya raya personal Nabi kata sebulan lah.
Sebab itulah dalam kitab ulama memperingatkan janganlah siapa terganggu hari raya tu. Tak boleh, tak kena tu cara tu. Sahabat saya duduk di sebelah selatan Tai lah, di Fatani tu, dia kata amalan puasa ni pada hari raya, pada 2 Syawal, dan dia raya pada 8 Syawal, itu program besar-besar. Tak kena hati-hati tak. Raya kedua, raya keempat tu orang duduk tengah ziarah lagi tu. Kalau di Malaysia kita ni pun raya tu memang dia cuti lagi tu untuk tujuan ziarah. Dan para ulama menyebutkan hari raya ni dia hari ziarah. Hari ziarah. Tu. Orang kita ni kalau sebut gitu marah tu. Nah. Pai suka marah nak wan. Tapi anak kena sebut jugalah. Tak sebut takut Tuhan marah. Nah. Baik. Jangan dibuat KJL lagu tu. Tapi hak ni jadi molek ni. Tak ada orang puasa hari tasyrik. Tak ada tu. Ni kekal asal. Sebab itulah hadirat, raya fitrah kita kata, raya puasa ni, kita kena tengok lagu mana cara Nabi sambut hari raya tu. Dia kena tengok dalam hadis. Kena baca hadis-hadis tu. Sahabat cak lagu mana sambut. Ana tidak nak bincang lagi. Ulama pertikar kata tak ada pun puasa ni tu. Kita tidak nak bincang tu. Kita ambil pendapat jumhur kata ada. Moga ada hadis. Tu dari satu. Tapi pelaksanaan dia tu macam mana? Ni gak orang pergi rumah dia, kita nak makan pun sebab salah. Tuai puasa. Tuai rumah puasa. Tu kalau anak tahu, anak tak pergi tu. Benda-benda gitu hadirat, dia bercanggah dengan cara Nabi. Dia bercanggah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena berhati-hatilah. Baik, seterusnya. Dalam kitab-kitab sunan, kitab sunan ni mana kitab hadis-hadis utama yang menyentuh semua bab. Itu dia panggil kitab sunan. Tetapi biasanya dia susunan itu dari sudut fiqh lah. Lebih pada sudut fiqh. Dalam kitab-kitab sunan disebutkan riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Uqbah, dia kata Rasulullah ada bersabda, yaum Arafah wa yaumun nahr, yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari raya korban, dan hari-hari tasyrik, yakni bermula 9 Zulhijjah, 10 dan sampai kepada hari yang ke-13. Hari-hari itu adalah hari raya. Hari raya untuk kita penganut agama Islam. Yang mana hari itu adalah hari aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Jadi kalau kita perhatikan hadis ni, bermula daripada hari yang ke-9 Zulhijjah sampailah kepada hari yang ke-13, itu dikira hari makan dan minum. Cuma disunatkan puasa pada 9 Arafah itu, 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, bagi yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji, sunatlah berpuasa. Dah pahala dia tu besar tu. Rugilah kalau tak puasa mungkin sekali setahun. Lepas tu tak ada lah. Cuma di sini, bagaimanalah hadis ni tidak popular di kalangan masyarakat kita. Kalau kita tengok, cuba tengok nota kaki 80 ni tu. Dia sebut situ takhrij hadis itu. Ringkasnya hadis ini dari satu sanad bertaraf hasan, dari sanad yang lain dia adalah sahih. Mana hadis ni hasan sahih. Ini hadis ni. Hadis ni tak popular sebab tu orang kita tak tahu pun dalam pernyataan daripada Nabi bahawa hari tasyrik ni iduna, hari raya kita. Sebab itulah hadirat,
hari tasyrik ni perlu disemarakkan dalam bentuk ziarah. Itu memang ulama tekankan dalam kitab. Baik, seterusnya. Jadi hari-hari tasyrik termasuk waktu yang agung, waktu yang besar, waktu yang mulia dan waktu yang utama mengikut konteks agama kita. Yang mana pada hari-hari ini disunnahkan kita umat Islam memperbanyakkan zikrullah. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi apa maksud disunnahkan itu? Sebab pernyataan ini dia semacam menunjukkan bahawa hari tasyrik itu dia ada kelebihan khusus. Kelebihan ni kelebihan secara umum. Zikir apa pun tak apalah, tapi jangan puasa. Puasa tak boleh. Walaupun ada setengah ulama kata sah puasa pun, tetapi khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Tu. Baik, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW bahawa hari tasyrik adalah hari makan minum dan serta zikir kepada Allah. Jadi kenyataan Nabi sebut zikir, hari tasyrik ni selain pada hari aklin wa syurbin, dia juga sebagai yaumuz zikr. Ini mengisyaratkan bahawa sesungguhnya makan dan minum pada hari-hari raya tu, khususnya hari tasyrik lah kita bincang ni, dia boleh membantu kita ingat kepada Allah dan membantu kita menjalankan ketaatan kepadanya. Hari itu juga sebagai bentuk kesempurnaan syukur nikmat. Kerana disyariatkan, walaupun secara sunnah lah, bukan wajib, makan dan minum sebagai faktor yang boleh meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi bagaimana daripada kenyataan kita nampak bahawa hari tasyrik ini perlu diberi perhatian. Seperti mana hari raya perlu diberi perhatian. Hari ini hari kebesaran agama. Sebab tu Nabi kata iduna ahlal Islam. Hari raya kita ni bagi penganut Islam. Jadi maknanya kalau bagi pihak kerajaan, berdasar pada hadis ni, mana molek benarlah digalakkan dia bagi cuti lah kepada orang Islam. Ni cuti sehari. Lembu bodeg lepas. Torok ada hari raya haji cuti sehari. Dia kena sekurang-kurang habis hari tasyrik tu. Tidak wajib, maksud anaknya berdasar pada ruh agama kita. Sebab hari ni dia bukan hari hijrah lagi sebenarnya, dia masih lagi hari raya. Sepatutnya siapa masuk 14 Zulhijjah tu baru start hijrah. Hak tu molek. Patut ya jam pun sehari. Sehari hijrah tak toko mana atas jalan raya. Tu dan kita nak ambil semangat daripada riwayat ni lah. Sebab hari tasyrik tu bukan hari kecil tu. Disyariatkan mengagungkan Allah dengan bertakbir. Walaupun bertakbir ni bila-bila masa pun digalakkan, tapi ni hari ni, sebab hari ni dia hari khususiah untuk umat Islam. Berdasarkan perbuatan para sahabat, bukan seorang sahabat, umum sahabat, para sahabat, dan juga kalangan salaf selepas sahabat, yakni tabi'in dan tabi'in, kerana mengagungkan hari tasyrik ini dengan memperbanyakkan ibadat, zikrullah, ziarah, korban, itu termasuk zikrullah juga. Adapun waktu takbir, bila nak takbir tu, maka para ulama memilih berlaku beberapa pendapat lah. Cuma pendapat yang paling sahih, bermulanya takbir itu, iaitu selepas subuh, masuk waktu subuh lah maksudnya, pada hari 9 Zulhijjah itu, yakni pada hari Arafah. Mana lepas mai subuh juga kita pakat takbir lah. Cuma ada orang tanya lah, patut takbir tu Jumaat juga kah? Takbir tu Jumaat juga? Tak mesti. Dan kalau kita tengok amalan para sahabat tu, dia sendiri-sendiri lah, masing-masing takbir. Kita lepas saya subuh masing-masing takbir. Lepas tu kalau nak buat sepuluh kita, kan biasa amalan tempat kita, imam yang memulakan tu Allah. Bagi anak itu isu kecil tu, tidak jadi masalah. Cuma kita kena tahulah asalnya macam mana.
Jangan kita hanya berpada dengan itu saja. Kita pelebihkan lagi, balik nak sampai ke rumah tu tak takbir. Ketika bawa kenderaan, Allahu akbar Allah. Sebab dalam riwayat Ibnu Umar, bila dia pergi kedai, pergi beli gapo hari tasyrik, dia takbir. Siapa orang pakat ikut belaka. Masing-masing pakat bukan ikut dia, mana masing-masing pun pakat takbir lah. Jadi Ibnu Umar ni dia nak didik masyarakat tabi'in supaya hari ni dengan takbir tu kita akan berasa lain lah hari tu. Bila kita takbir pada hari tasyrik tu, pergi kedai apa takbir, pergi mana-mana pun takbir, perasaan kita jadi rasa lain hari tu. Oh, ni hari besar ni. Kalau pakat buat gitu, dia jadi ingat lah. Dan takbir tu, zikir tu sebenarnya, bila kita semarakkan zikir itu, menyebabkan kita jadi berfikir tentang Allah. Kita jadi berfikir tentang Allah. Baik. Jadi bermula dia, dan habis dianya bila masuk waktu maghrib hari yang ke-13 itu. Mana lepas asar tu masih ada lagi. Mana bila tenggelam matahari pada hari tasyrik, akhir hari tasyrik, yakni hari ke-13, habislah lah tu. Takbir ni ada dua. Dia panggil takbir mursa, lepas tu takbir muqayyad itu. Takbir mursa ni lepas semaya tu kita takbir. Tu dia panggil mursa tu, ataupun takbir mutlak. Takbir takbir selagi saya sebut saya tu, mana kita boleh takbir masa-masa mana, tak berkait dengan waktu semaya. Tu maksud dia. Baik. Di antara yang menunjukkan kemuliaan hari-hari tasyrik, iaitu masih dilaksanakannya amalan-amalan yang tersisa. Maknanya orang panggil syiar haji tu masih dibuat lagi. Gapo dia? Misalnya melontar, tu pada hari tasyrik juga tu. Gapo dia tu? Iaitu hari-hari kita duduk di Mina lagi tu. Orang buat haji duduk di Mina lagi tu. Maknanya selepas 10 Zulhijjah tu, amalan haji tu banyak lagi dilaksanakan pada hari tasyrik itu. Sama ada bermalam di Mina, melontar jumrah, nak cukup 3 tu. Ni kalau tidak buat nafar awal lah. Lepas tu sembelih binatang korban sampai 13. Mana masih ada lagi perbuatan hak dikaitkan dengan haji tu. Ada lagi. Tu. Hari tasyrik yang paling utama adalah hari yang pertama. Mana 11 Zulhijjah tu. Hak tu paling besarnya. Yang paling utama. Seperti mana disebutkan dalam hadis terdahulu. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari raya korban. Selepas tu dia panggil hari Al-Qar. Hari Al-Qar ni maknanya hari yang menetap di Mina, yang bermula 11 Zulhijjah. Hak 12, 13 tu termasuk, tapi hak 11 tu paling utama. Dinamakan Yaumul Qar, hari menetap. Yaumul Qar ni makna hari menetap, kerana jemaah haji menetap di Mina pada hari itu. Dengan ini berakhirlah perbicaraan mengenai keutamaan dan keberkatan 10 hari pertama Zulhijjah dan hari-hari tasyrik sampai pada 13 Zulhijjah itu. Habislah bab tu. Jadi hak ni kita lepas dah lah. Jadi sesiapa yang gagal menghayati hari-hari tasyrik ini, satu kerugian besar lah. Harap-harap kita bertemu dengan hari tasyrik di tahun hadapan. Baik, seterusnya kita masuk poin yang keempat, Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum makna bulan-bulan haram. Apakah yang dimaksudkan dengan bulan haram itu? Yang dimaksudkan dengan bulan haram itu adalah 4 bulan dalam kalender qamari, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni dia berturut-turutlah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni dia berturut-turut. Hak terpisahnya bulan Rejab. Sebab bulan Rejab ni bulan apa bulan 7 lah. Sebab kita ni kira bulan pertama dalam Islam ni Muharram tu bulan pertama. Muharram Jadi Zulhijjah tu bulan 12. Bulan qamari bulan 12 lah. Zulhijjah itu penutup tahun tu. Bermula awal tahun qamari 1 Muharram itu. Jadi bulan Rejab ni dia duduk tengah, iaitu bulan yang ke-7. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan bulan-bulan ini dengan kesucian dan memilihnya untuk diberikan kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain.
Lepas tu bulan Syawal ni tak ada kelebihan ke? Bulan Ramadan. Tu lain. Bulan Ramadan ni walaupun tidak disenaraikan sebagai bulan haram, tetapi dia ada kelebihan tersendiri. Tu kita bincang dah sebelum ni. Lepas dah bincang tentang bulan Ramadan. Bulan Syawal apa ada kelebihan dalam hadis. Baik. Misalnya Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ni dalam ketetapan Allah pada waktu, pada masa Allah buat ketetapan ni bahawa bulan tu ada 12 dalam Islam. Hak ni ketetapan itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Dan ada di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Jadi penentuan 12 bulan ni, hak ni sebelum kita duduk di dunia lagi. Masa Allah cipta langit dan bulan tu, Allah tetap dah 12 bulan. Tu. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, buang sendiri tu tak kena terjemah tu. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai pemuliaan Allah terhadap kesucian bulan-bulan ini. Beliau berkata, ni kata-kata Ibnu Abbas, dia kata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan-bulan ini, yakni bulan haram ini, sebagai bulan-bulan suci. Apa maksud bulan suci itu? Antaranya lah, pada bulan zaman jahiliah lagi, dia memuliakan 4 bulan ni. Pada bulan ni puak pun dia cuti. Puak nak pergi pun dia cuti. Bulan ni sebab dia hormati bulan ni. Boleh kata tak pergi lah. Jadi kalau hak kerja dia punya persatuan perompak pun dia cuti. Tu zaman jahiliah dia. Tapi hak tidak zaman jahiliah ni, tidak boleh hari pun dia percuri ke. Merompok besar-besar pula tu buat nak. Tak apalah. Cumanya dalam ayat Quran ada sebut antara jenayah yang dilakukan oleh pembesar Quraisy, bila dia nak melakukan perkara haram dalam bulan haram, dia ubah bulan haram tu. Tu bukan main-main. Tu hadrat bukan kecil. Jadi dia tak secabur bulan haram tu, dia enjok bulan tu. Dalam Quran ada sebut. Anda tak ingat ayat ke berapa? Kalau kita baca sejarah Yahudi ni lah, dia buat gitu. Zaman jahiliah pun ada juga perkara tu. Dia ubah. Kadang-kadang dia ubah tu 13 hari, 15 hari, supaya dia boleh melakukan perkara haram. Tu. Baik. Allah juga mengagungkan kesucian bulan-bulan haram dan menjadikan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba pada bulan haram ni termasuk dosa yang paling besar. Makna Allah gandakan juga dosa orang yang melakukan dosa pada bulan haram. Serta bagi orang yang melakukan amal soleh pada bulan-bulan haram, dia juga mendapat ganjaran berganda. Ini nak ayat kelebihan. Orang buat supaya ginilah dia tak. Orang buat dosa di tanah haram, dia tak supaya buat dosa di tanah halal. Orang buat dosa di tanah haram, dosa dia berganda. Seperti mana orang buat amal soleh di tanah haram, dia dapat pahala berganda. Misalnya pergi Mekah, duduk isap rokok tepi Masjid Haram misalnya tak. Misalnya, ataupun di hotel, tu kawasan tanah haram tu. Maknanya dosa lebih besar lah. Walaupun di tanah halal pun kira-kiranya besar kat ledah tu, sana besar lagi. Baik, seterusnya pada masa jahiliyah ni, dia sebut sikit saja, ni ringkas saja. Kalau nak tahu dengan detail ke, dia ada kitab lain pula lah. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab begitu menyucikan dan memuliakan bulan-bulan haram ini. Mereka mengharamkan peperangan di dalam bulan haram. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya bulan-bulan haram itu hanya ada 4. Yang 3-nya berturut-turut dan yang satunya terpisah. Terpisah tu bulan Rejab lah. Hak berturut-turut saya sebut sana ni lah. Apa ni? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tu berturut-turut. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan patut lagi duduk pada bulan yang 7 tu. Hak kita panggil Rejab itu.
Jadi tujuannya untuk pelaksanaan manasik haji dan umrah. Jadi bulan haram itu berturut-turut daripada Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Maknanya kita kata Zulhijjah tu kira duduk tengah dia, jadinya diapit oleh Zulqa'dah dengan Muharram. Apa tujuan tu? Supaya orang nak mari mengerjakan haji ni dalam keadaan selamat, tidak diganggu. Sebab puak-puak pun cuti gitu bulan tu. Orang-orang jahat dia panggil qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq ni lanun darat. Qutta'ut tariq lanun darat. Hadis-hadis zaman jahiliah ni, dia ada satu kampung tu kerja dia puak-puak belaka. Tak silapnya dia nama apa tak ingat dia. Dia ada satu kabilah, satu kampung. Boleh katakan masyarakat tak lalu kampung tu kalau tidak bulan haram. Mana rasa Piramli pokok holiday itu dia ambil on yoga, pokok cuti tu dah. Ada hari cuti tu. Memang dia cuti. Saya baca dalam buku tu, mana kalau lalu kampung dia kalau bulan haram dia tidak akan ganggu musafir itu. Sebab tu orang Arab dia boleh lalu kampung tu dalam bulan haram sebab puak-puak cuti. Dia makan tu hasil dia meropok sebelum tu. Tu Kalau tak ingat nama gapo tu. Apa dia ingat Nama satu kabilah. Bukan Mudar, bukan Mudar. Telitah Mudar tu tidak Mudar. Tak ingat nama dia. Boleh hana maklum semulalah. Kalau dalam kita ada sebut tu popok dia. Tapi lepas tu popok dia bila terima Islam ke tak? Pejual. Pada sekapung tu. Sehingga ada setengah riwayat tu paling tidak teruknya popok dia. Kalau orang nak lalu, kalau tidak lalu kapur, dia kena lencong jauh lah. Ada disebut dalam riwayat tu, paling tidak kalau dia tidak ganggu musafir pun dia kena ketul. Tol ni zaman tu ada dah. Yang dibuat oleh pala-pala penyamun. Orang lalu tu dia kena ketul, kena bayar. Baik. Jadi tujuannya supaya orang nak melaksanakan manasik haji dan umrah ni selamatlah pada waktu. Sebab apa? Sebab waktu tu dikira bulan yang aman. Jadi sebelum bulan haji, Allah mensucikan satu bulan sebelumnya, iaitu bulan Zulqa'dah. Sebelum sampai Zulhijjah, sebulan sebelum tu kita panggil Zulqa'dah tu, kira-kiranya bulan suci dah. Masyarakat Arab pada waktu tu mereka mengelakkan daripada berperang pada bulan itu. Ni anak terjemah bahasa Arab dia. Mereka cuba elak. Walaupun nak perang, cuba elak. Jadi maknanya Allah SWT bui dalam hati mereka tu hormat pada bulan itu. Dia menyucikan bulan Zulhijjah kerana mereka melaksanakan haji di bulan ini dan disibukkan oleh pelaksanaan manasik haji. Jadi persediaan dia dulu orang jalan kaki. Imam Bukhari kata pengalaman dia daripada Bukhara, jalan berbulan-bulan jalan kaki nak sampai ke Mekah tu. Bayar kalau tak selamat lalu itu. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang itu start jalan bulan Zulqa'dah nak sampai ke Mekah tu, dia selamat, orang tak ganggu dia. Sebab itu bulan suci. Itu hikmat kenapa Allah buat sebulan sebelum tu dikira sebagai Ashhurul Hurum. Orang Arab zaman jahiliah pun hormati bulan itu. Makna bagi pengerja haji, selamatlah perjalanan mereka. Mereka dulu jalan kaki. Bahkan kalau kita baca sejarah Imam Bukhari, dia kata perjalanan daripada kampung halaman dia nak sampai ke Mekah tu mengambil masa sebulan lebih lah. Dia abang dia, patu rombongan masyarakat kampung dia. Jadi hasil daripada jalan kaki dalam jangka masa yang lama, jarak yang jauh, itulah yang menjadi motivasi dan stamina untuk dia pergi mencari hadis selepas daripada itu. Dia cari hadis kadang-kadang sebulan jalan jumpa sahadis. Dari mana kekuatan itu? Daripada perjalanannya pergi mengerjakan haji dan pulang. Dah kalau balik sebulan setengah, pergi sebulan setengah, balik sebulan setengah pula. Makna 3 bulan jalan kaki. Oh, tak boleh nak bayar. Kadang-kadang kita pejam mata baca, cuba kita renung susahnya ulama kita dulu. Orang panggil Imam Bukhari, kering. Sampai bila mati tu tak ada daging tubuh. Orang kampung dia hok kenal dia tegak buka tu, jerit tengok keadaan dia. Apa tu? Moga hidup dia betul-betul mengabdikan diri kepada agama Allah. Setelah itu
Allah menyucikan bulan sesudahnya, iaitu bulan Muharram. Ni orang nak balik lepas mengerjakan haji, nak balik nak balik pun selamat juga. Sebab orang tak pergi dalam sebulan selepas apa ni kita kata Zulhijjah. Maksudnya begini hadirin. Sebab pengerjaan haji ni kita kata dia beberapa hari saja dalam bulan Zulhijjah tu pengerjaan haji. Kalau kita ambil sebab dia bermula pada Arafah, maknanya kita bertolak tu pada 8 Zulhijjah tu lah. Pada Zapil Zulhijjah tu lepas Zuhur tu lah kita bertolak. Mana habis ni pada hari tasyrik. Mana 14 hari bulan tu boleh balik dah kalau tidak buat nafar awal lah. Mana 14 hari bulan tu boleh balik dah. Kita taklah 5 hari mengerjakan haji. Jadi maknanya hak berbaki bulan Zulhijjah campur dengan bulan Muharram. Mana kalau orang duduk jauh pun sebulan lebih pun dah lagi dia mengharungi perjalanan dalam bulan haram. Jadi makna perjalanannya itu lebih selamat. Itu hikmah Allah letak Zulhijjah tengah di antara 2 bulan itu. Baik. Allah menyucikan bulan Rejab, yakni bulan yang ke-7 dalam kalender Islam itu, yang ada pada pertengahan tahun. Tujuannya untuk menziarahi Baitullah dan meramaikannya bagi orang yang mendatangi yang jadi di setiap pelosok Jaziratul Arab. Lalu ia menziarahinya hingga kembali ke tanah airnya dengan aman. Mana paling tidak orang pergi Mekah ni dia 2 kali setahun, zaman dulu. Pada bulan-bulan haram sebab zaman tu selamat, lepas tu bulan Rejab pula sebab selamat juga, hari lain kata pergi tak apa dah. Daripada hak ni lah anda duk tengok dalam kitab, maknanya zaman kita lah ni kita kata haramain, 2 tanah haram iaitu Mekah dan Madinah lebih diimarahkan. Sebabnya zaman kita ni kita tidak terasa sangat ada bulan haram sebab dia selamat semua. Boleh kata gitulah. Dah daripada Malaysia nak berok pergi ke Jeddah lah 8 jam tidak ada melibatkan perjalanan yang bahaya. Jadi makna kalau dulu 2 kali setahun yang orang pergi ke Mekah. 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, tu pergi buat haji sekali dengan umrah lah, sekali dengan umrah. Tu musim, satu musim. Musim kedua bulan Rejab, itu musim kedua. Bulan-bulan lain ni tak selamat sebab perampok tu aktif bulan tu. Tapi zaman kita dak. Zaman kita ni hadirat kadang-kadang hak tidak musim haji lebih ramai lagi. Pelik tu. Penuh ke. Ana duk tengok semua. Walaupun 3-4 tahun dah tak jadi musim, lu tengok semua perkembangan tu dah. Kau ramai lepas Covid ni. Luar biasa. Siapa 1 kilometer lebih semaya jemaah. Baik. Dalam Al-Quranul Karim, ana ambil sikit lagi. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan mengenai kedudukan bulan-bulan haram ini, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang, bolehkah kalau nak berperang pada bulan haram ini? Kamu jawablah wahai Muhammad, berperang pada bulan-bulan haram adalah termasuk dosa-dosa besar. Talih. Allah juga berfirman dalam ayat 2 suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, yakni proses pelaksanaan ibadat haji itu, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Al-Hafiz Ibn Katsir menafsirkan yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah penyucian bulan haram tersebut, mengakui kemuliaannya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan pada bulan ini. Hak ini bukan khusus untuk orang yang berada di tanah haram saja, bukan khusus pada orang yang terlibat dalam pengerjaan haji saja, tidak. Ini melibatkan semua umat Islam, seperti memulai peperangan serta kemantapan dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maknanya dalam bulan haram ni bukan bulan Ramadan sajalah. Bulan haram 4 bulan ni kita kena didik diri kita, keluarga kita, masyarakat, supaya dia tahu bulan ni bulan yang ada kelebihan berdasarkan kepada nas Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Cuba bayangkan, mana kalau umat Islam fahamlah konsep ni, mana hidup dia lebih terarah ke arah taat kepada Allah. Sentiasa ada peringatan.
Begitu juga Allah berfirman dalam ayat 97 surah Al-Maidah, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nas wasyahral haram. Allah menjadikan Kaabah, rumah suci itu, sebagai pusat ibadat dan urusan dunia. Hak ni qiyaman lin-nas, bagi manusia. Cuba perhati molek dalam kurungnya tu. Jadi Mekah ni secara khusus, hak ada Kaabah tu, itu adalah pusat ibadat dan pusat urusan dunia. Mana pergi sana boleh kita nak berniaga pun tak apa. Kadang-kadang orang duduk sekitar tu kaya dengan sebab atas dunia ni tak ada lah industri perhotelan, situlah paling hebat. Nak bani di seluruh dunia ni ada belakang hotel, tapi hotel hak paling banyak supaya kedai kopi hotel. Rapak-rapak pula tu. Mana boleh jakit lah kalau jenis pesi, kalau ada semangat Spiderman sikit boleh jakit. Dekat-dekat ya. Ana pernah tanya orang Arab lah, kata kenapa buat bangunan dekat-dekat gini? Kadang-kadang satu-satu bangunan boleh selisih kereta yang tertinggi pula bangunan berpuluh-puluh tingkat. Dia jawab mana? Dia kata cuba awak perhatikan, orang-orang duk jual ni dia guna kereta sorong. Rupanya dia nak ambil bayang, sebab bayang tak ada sana, pokok tak banyak. Bayar bangunan itulah yang menjadi peneduh pada mereka. Dia kata gitulah. Gak anda perhati tengoklah, rupanya orang yang jual ni kan, dia gerak. Kalau lepas Zuhur dia di sini, lepas asar dia di sini, sebab bayar tu gerak, dia gerak juga. Tu tak payah pakai payung. Dia duduk di balik bayang bangunan tu. Jadi teduh lah. Memang betul sungguh hadirat. Kalau kita pergi lepas Zuhur, kalau lepas asar, kalau kita tubik pada hotel kan, tempat bayar itulah orang duduk berkumpul. Lepas asar pergi sini, ada satu tempat jual tu, biar saja nak sebut ada ni seperti lah. Dia ayat saja kata kalau enta nak pergi beli baju, sebab sini ni macam pasar malam tempat kita lah. Anak pergi beli selipar daripada Turki tu sampai 5 tahun tak punah lagi. Tahan sungguh. Dia kata kalau lepas Zuhur dia jual sini, rupanya dia sebut tu berdasar pada bayang dia tu berubah. Kalau lepas asar, kedai ni dia duduk sini, dia berpindah sikit kawasan, duduk sebalik bangunan ni, sebab dia nak ambil bayang itu. Tu hadirat. Dia ada maksud dia lah, tak apalah tu. Okay, yang terakhirnya, Imam Baghawi menafsirkan ayat 97 surah Al-Maidah ini. Maksud ayat ini, ayat mana? Ayat tadi yang Allah sebut bahawa Allah jadikan Kaabah tu sebagai tanah haram, sebagai rumah haram, dan juga qiyaman linnas, untuk manusia, yang diterjemah dalam terjemah ini sebagai pusat ibadat dan pusat urusan duniawi itu. Kata Imam Baghawi semasa menafsirkan ayat ini, Allah mengkehendaki untuk menjadikan bulan-bulan haram ini sebagai pusat ibadat dan urusan dunia. Saya dia sini ada, kadang-kadang dia ada juga mari sini. Dia dulu dia jual cincin. Dia jual cincin. Dia pergi jual cincin Mekah tu, sekali dia pergi tu dia boleh makan setahun hasil dia. Dia pergi jual cincin Mekah. Dia bawa cincin, anak tengok terus banyak lah. Sebab ada sahabat anak tu, dia duduk Mekah lah, lepas tu dia balik ngaji sini, kecek Melayu pun tak apa boleh, muka dia lahir sana. Dia panggil mualak, lahir sana, dia panggil mualak. Orang Melayu lahir sana. Dia balik ke Malaysia ni, selain daripada dia balik ngaji, cuti bulan 12 tu dia balik tu, dia ambil cicing di Kelantan, dia pergi jual sana, dia boleh menampung kos pengajian dia setahun. Urusan dunia lah tu. Orang sebelum ni apa? Enggak. Di atas pandang kita, kalau pandang goreng sikit, boleh jual mahal. Atas pandang goreng tu. Dia cerita, tapi dia ni mati awal. Dia ni mati awal. 2 tahun lepas SPM meninggal dunia. Tapi dia ada cerita kat Sokol lah, dia kata. Dia kata cicing orang Kelantan buat ni, kata dia ada seni dia. Halus dia punya cara dia buat. Dia sebut gitulah. Tak apalah saya nak sebutnya. Apa yang disebut dalam Quran ni, kalau dulu mungkin tidak nampak sangat, tapi lah ni memang nampak tu. Cuba hadirat tengok dalam internet tu, hasil daripada pendapat Saudi. Bahagia hak kita kata masuk orang luar, masuk pergi mengejar umrah ni haji, berapa setahun dia dapat tu. Masjid tak pernah tutup 24 jam tu, 2 butir masjid tu. Masjid Haram, Masjid Madinah tu. Cuba bayangkanlah.
hasil daripada pelancong lah kita kata mari atas nama orang yang mengerjakan haji umrah ni hajat sepanjang tahun. Cuba tengok berapa dia pendapatan dia boleh. Baik. Seterusnya tu kita sambung minggu hadapan lah. Minggu hadapan tu kita akan bincang hadis Nabi Nabi sebut dalam ni lah terdapat dalam Bukhari Muslim, hadis Abi Bakrah itu. Kita bertisah kat tu dulu. Dan lepas Isya ni ada kuliah nak sambung nota sebelum inilah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.